Oke, kita teruskan lagi dengan economy of scale. Sebentar tadi kita belajar tentang internal economy of scale. Kita teruskan lagi dengan external economy of scale. Oke, external. Oke, kalau sebelum ini internal economy of scale, internal adalah merujuk kepada firma. Oke, external di sini merujuk kepada apakah kebaikan-kebaikan yang diperoleh oleh apabila industri itu berkembang. Industri. External merujuk kepada industri itu yang semakin berkembang. Internal merujuk kepada firma. So firma ini sebagai contoh adalah seperti Rasaria Resort. Industri ini adalah industri perhotelan. Maksudnya dalam industri perhotelan itu ada banyak syarikat-syarikat perhotelan. Yang pertama, external economy of scale. Apakah kebaikan sekiranya industri itu semakin berkembang? Yang pertama, economy of government action. Government action maksudnya di sini adalah kerajaan. Apabila sesuatu industri itu semakin berkembang, maka kerajaan akan menyediakan kemudahan-kemudahan seperti infrastruktur, seperti transportation, jalan raya, electricity, menyediakan subsidi, insentif dan sebagainya. Jadi sebagai contoh, Kota Kinabalu Industrial Park. Dulu kawasan ini masih kawasan hutan, kawasan paya. Tetapi apabila dimajukan kawasan tersebut, maka kerajaan telah menyediakan banyak kemudahan-kemudahan infrastruktur terutamanya, sehingga kawasan ini menjadi satu kawasan yang industri yang besar. Lepas itu yang kedua, economy of concentration ataupun pemusatan. Seperti yang saya bagi contoh tadi, yaitu KKIP. Apabila KKIP atau Kota Kinabalu Industrial Park itu semakin berkembang, semakin maju, ini akan menyebabkan orang ramai tertarik, menarik orang ramai untuk datang ke tempat tersebut. Contohnya untuk mendapatkan pekerjaan, job, pekerjaan dan sebagainya. Jadi di sini secara tidak langsung akan menarik orang ramai untuk datang, penduduk untuk datang, dan ini akan meningkatkan nilai tanah di kawasan tersebut, meningkatkan nilai tanah tersebut, dan juga dia akan menarik orang ramai, yaitu ahli-ahli perniagaan untuk membuka perniagaan, maksudnya business opportunity, business opportunity ataupun peluang perniagaan di kawasan tersebut. Jadi apabila ramai orang, banyak pekerjaan dan juga peluang-peluang pekerjaan di tempat tersebut dan juga peluang-peluang perniagaan, jadi ini secara tidak langsung akan menyebabkan kawasan tersebut akan naik, dan mempunyai banyak potensi pasaran. Lepas itu adalah economy of information. Ini dari segi maklumat. Ini bermaksud di sini adalah apabila industri itu semakin berkembang, maka di sanalah mereka boleh membuat knowledge sharing, perkongsian dari segi ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, pengusaha-pengusaha homestay di Kundasang, mereka boleh menubuhkan persatuan ataupun koperasi. Koperasi.
untuk berkongsi ilmu pengetahuan dan juga untuk meningkatkan lagi meningkatkan ilmu pengetahuan dan kepakaran mereka, dan mereka juga boleh membuat bengkel, seminar dan juga sebagainya. Oke. Kita teruskan lagi dengan this economy of scale. This economy of scale. Kita lihat this economy of scale ini merujuk kepada masalah-masalah yang dihadapi sekiranya firma itu meningkatkan kapasiti pengeluaran. Yang pertama kita lihat dari segi faktor internal ataupun firma itu sendiri. Yang pertama adalah labor ataupun pekerja. Apabila pekerja semakin banyak, semakin banyak, maka ini akan menyebabkan berlakunya pertindihan dari segi tugas. Pertindihan dari segi tugas, dan ini akan menyebabkan productivity menurun. Sebabnya terlalu ramai pekerja atau overcrowded pekerja, contohnya di dalam kilang itu terlampau ramai pekerja, jadi ini akan menyebabkan pembaziran. Pembaziran dan seterusnya, ini akan mengurangkan productivity. Yang kedua adalah dari segi manajemen. Apa yang berlaku di sini adalah apabila firma itu meningkatkan kapasiti pengeluarannya, ini akan menyebabkan mereka akan mengambil lebih ramai pekerja, contohnya untuk melakukan tugas-tugas pengurusan. Jadi apa yang berlaku ialah ini akan menyebabkan lambakan tugas. Maksudnya lambakan tugas di sini adalah terlalu banyak tugas. Jadi ini akan menyebabkan masalah-masalah lain seperti stres disebabkan oleh kerja, dan juga kurang kerjasama, kurang cooperation, kurang kerjasama, kawalan, controlling, sukar untuk mengawal dan sebagainya. Lepas itu yang ketiga adalah technical difficulties ataupun masalah dari segi technical. Apabila firma meningkatkan kapasiti pengeluaran, apa yang berlaku adalah mungkin akan berlaku kerosakan ataupun susut nilai aset-aset. Aset-aset yang digunakan. Sebagai contoh, mesin ataupun jentera akan mengalami kerosakan sebab digunakan tanpa henti. Seterusnya kita lihat dari segi faktor eksternal, industri. Yang pertama, masalah ataupun kelemahan yang berlaku apabila industri ini meningkatkan kapasiti pengeluaran ataupun berkembang adalah scarcity of raw material ataupun bahan-bahan mentah. Ini berlaku apabila industri itu berkembang. Jadi ini akan menyebabkan mereka akan bersaing untuk membeli bahan-bahan mentah. Jadi ini akan menyebabkan berlaku kekurangan dalam bahan mentah. Seterusnya adalah wage differentiation. Wage differentiation ataupun perbezaan dari segi upah ataupun gaji. Ini berlaku apabila satu kilang itu mungkin menawarkan gaji yang lebih tinggi daripada kilang B. Kilang A menawarkan gaji yang lebih tinggi berbanding kilang B. Jadi di sini akan mewujudkan perbezaan dari segi upah, dan ini kesannya mungkin pekerja ini akan mencari tempat pekerjaan lain yang menawarkan kadar gaji yang lebih tinggi. Jadi ini juga merupakan satu masalah. Seterusnya adalah
concentration problem. Okay. Sebagai contoh, di suatu kawasan tersebut, okay, ada banyak firma. Ini adalah industri di mana ada banyak firma dalam industri tersebut. Jadi apa yang berlaku di sini adalah wujud masalah-masalah, sebagai contoh dari segi transportation, okay, mungkin akan berlaku masalah dari segi traffic jam, okay, mungkin juga berlaku masalah dari segi competition, persaingan untuk mendapatkan bahan-bahan mentah, persaingan untuk mendapatkan pembeli dan sebagainya. Dan apabila banyak kilang-kilang, ini akan menyebabkan berlaku juga pencemaran. Okay?